Serangga merupakan organisme hidup yang paling dominan di muka bumi ini. Ia telah wujud lebih 350 juta tahun, berbanding manusia yang muncul kurang 2 juta tahun yang lalu. Dalam tempoh tersebut, serangga telah beradaptasi untuk hidup di berbagai habitat dan pada masa yang sama membentuk rupa yang aneh, menarik, malah menakjubkan. Tubuh serangga terdiri dari 3 segmen utama, yaitu kepala, thorax, dan abdomen. Serangga juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain bersifat perosak, ia juga penting sebagai sumber makanan, ubatan, dan bahan kajian saintifik. Kupu-kupu adalah antara serangga yang tercantik pernah direkodkan. Ia dikelaskan dalam kumpulan serangga yang sama dengan rama-rama, yaitu order Lepidoptera, di bawah kelas Insecta. Terdapat lebih kurang 15.000 spesies kupu-kupu di seluruh dunia. Kebanyakan orang masih keliru antara kupu-kupu dan rama-rama. Dan sebenarnya terdapat sedikit sebanyak perbezaan di antara kupu-kupu dan rama-rama. Kupu-kupu adalah, bahasa Inggerisnya adalah butterflies dan rama-rama adalah moths. Perbezaan yang ketara antara kupu-kupu dengan rama-rama ni adalah dari bentuk antena. Itu sesungut masing-masing lah. Kupu-kupu mempunyai antena yang mempunyai satu bentuk palu pada hujungnya ataupun kita panggil club antena, dan rama-rama pula mempunyai sesungut yang berbentuk lurus seperti jarum ataupun mempunyai corak-corak seperti insang pada antenanya. Itu adalah salah satu perbezaan kupu-kupu dan rama-rama lah yang ketara, yang senang diperhatikan. Jika diamati dengan mata kasar, kupu-kupu dan rama-rama kelihatan seakan sama, walaupun tergolong dalam keluarga yang sama, yaitu order Lepidoptera. Akan tetapi, jika diperhatikan dengan teliti, fizikal kedua-dua serangga ini amat berbeza dalam beberapa aspek. Kebanyakan kupu-kupu aktif di waktu siang dan rama-rama pula aktif di waktu malam. Kupu-kupu berwarna cerah serta cantik dan rama-rama pula berwarna pudar atau malap. Semasa berehat, kebanyakan kupu-kupu mengangkat sayapnya secara menegak atau terlipat, manakala rama-rama pula merentangkan sayapnya. Sabah mempunyai sejarah panjang dalam mengenal pasti kawasan semula jadi yang penting untuk pemeliharaan flora yang unik dan kaya dengan fauna. Hari ini pelbagai kategori kawasan perlindungan membentuk satu bahagian yang penting dalam pemeliharaan alam semula jadi di negeri ini. Poring dinamakan sempena satu spesies boloh gergasi yang tumbuh dengan banyaknya di kawasan ini. Poring juga terkenal sebagai tempat mandian air panas sulfur yang mula dibangunkan oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Selain itu, Poring juga menawarkan tarikan lain seperti Taman Kupu-kupu. Seawal pagi, sebelum Taman Kupu-kupu dibuka untuk para pengunjung, Puan Justina terlebih dahulu memulakan rutin hariannya, yaitu menyembur madu pada tumbuhan perumah kupu-kupu. Pada amnya, para ahli kaji serangga mengkelaskan kupu-kupu kepada 12 famili berdasarkan kepada persamaan dan perbezaan mereka. Di Borneo terdapat lebih kurang 950 spesies kupu-kupu telah dikenal pasti yang merangkumi 10 famili. Kupu-kupu biasanya tertarik untuk mengunjungi bunga-bungaan yang berwarna terang,
Namun, mereka berupaya mencari pelbagai jenis makanan menggunakan sepasang sesungut yang peka kepada bauan makanannya. Kupu-kupu ni mendiami beberapa jenis habitat lah. Biasanya kita boleh tengok kupu-kupu terbangan di sekitar kawasan kediaman manusia di taman-taman ataupun di bandar. Tapi terdapat juga kupu-kupu yang hanya mendiami habitat hutan di mana mereka memerlukan keadaan tertentu untuk survival ataupun untuk kemandirian spesies tu. Bagi kupu-kupu yang memerlukan habitat, contohnya habitat hutan, mereka sangat sensitif kepada perubahan di persekitaran, di mana antara faktor-faktor yang boleh mengganggu kemandirian spesies yang mendiami habitat hutan ni adalah kelembapan udara di dalam hutan tersebut dan juga keamatan cahaya masuk ke dalam hutan tersebutlah, iaitu bukaan dari segi kanopi ataupun litupan daun dalam hutan. Terdapat beberapa spesies kupu-kupu yang menjadikan tumbuhan sitrus atau pokok limau ini sebagai tumbuhan perumah. Antara spesies utama yang sering dijumpai di pohon ini adalah kupu-kupu yang tergolong dalam famili Papiliomemnon. biji dalam satu masa. Seberapa lama masa dia ambil dari telur nak tukar jadi peringkat ulat buncas macam ni? Kalau telur dia menetas 5 hari. Kemudian dia jadi ulat, dia tukar 4 kali. Dan dia jadi kepompong selepas 1 bulan. Sudah 1 bulan, 3 minggu. Dari segi bilangan individu lah, bilangan berapa ekor yang banyak dalam satu masa tu ada masalah tak? Macam sentiasa ada spesies ni di taman atau ada masa-masa yang dia berkurang? Ya, ada juga beberapa spesies yang memang ada masa, yang ada masa-masa tertentu yang dia banyak dan juga sedikit lah. Jadi untuk Papiliomemnon ini dia, saya rasa dia ada dalam sepanjang tahun. Jadi ini spesies yang bagus lah. Kita boleh kita ambil satu, ya. Kita tengok. Kalau di luar ni kan dokter nanti pemangsa dia makan, jadi kena kutip setiap hari lah. Kupu-kupu membesar melalui 4 peringkat kiltar hidup, iaitu dari peringkat telur, ulat, kepompong, dan dewasa. Kupu-kupu betina mampu mengeluarkan telur selepas 5 hari keluar dari kepompong dan mampu menghasilkan 200 hingga 1000 biji telur sepanjang hayatnya yang singkat. Kebiasaannya, telur dilekatkan di sebalik daun tumbuhan perumah yang menjadi sumber makanan kepada larva yang akan menetas selepas 4 hari atau lebih. Larva biasanya akan membesar dengan cepat dan akan bersalin kulit 4 atau 5 kali sepanjang proses tumbesaran ini. Setiap peringkat tumbesaran larva ini dinamakan sebagai insta. Larva kupu-kupu kebanyakannya berbentuk silinder dan ada yang mempunyai badan dipenuhi struktur perambut, duri atau berfilamen. Pada kepala larva terdapat struktur mulut yang mempunyai sepasang rahang yang kuat untuk mengunyah daun. Warna larva kupu-kupu adalah pelbagai dan biasanya menyerupai warna sekeliling mereka untuk mengelakkan diri dari pemangsa. Ramai yang percaya bahawa kupu-kupu mempunyai jangka hayat yang amat singkat. Sebenarnya, kupu-kupu dewasa mampu hidup selama seminggu maupun hampir setahun, bergantung kepada spesiesnya. Kebanyakan spesies melalui peringkat larva yang agak lama dan ada yang mampu menjadi dorman ketika dalam peringkat rupa atau telur
agar dapat mengharungi musim-musim tertentu. Selain dari kemudahan untuk penyelidikan berorientasikan pemeliharaan, pendidikan alam semula jadi dan ekopelancongan, bilik pembiakan dan nursery juga disediakan khusus untuk aktiviti penyelidikan sahaja. Di taman ini, telur kupu-kupu dikumpulkan pada setiap hari dan dieramkan dalam bilik pembiakan. Berbagai jenis kerjasama penyelidikan telah dijalankan untuk memahami biologi dan ekologi spesies kupu-kupu terpilih yang penting untuk kejayaan pembiakan dan kelangsungan hidupnya. Ini termasuklah aspek-aspek kitar hidup spesies tumbuhan makanan dan kelakuan kupu-kupu. Kalau beluncas yang ketiga, kedua itu dia makan lagi banyak. Tapi kalau sudah insta yang keempat ini, kebanyakan penyelidikan dijalankan ke atas spesies yang terancam dan unik di Sabah. Semasa peringkat rupa, larva kupu-kupu akan perlahan-lahan bertukar ciri-cirinya menjadi kupu-kupu dewasa melalui pembentukan struktur sayap dan lain-lain. Rupa biasanya keras dan melekat pada ranting pokok menggunakan struktur yang dinamakan kremasta. Pembentukan kupu-kupu dewasa di dalam rupa mengambil masa kira-kira seminggu hingga 2 minggu bergantung pada spesies tertentu. Setelah proses metamorfosis selesai, kupu-kupu dewasa yang terbentuk dengan sempurna dalam rupa akan keluar melalui bukaan pada bahagian atas dorsal pupa. Ia akan merangkak keluar dan mengembangkan sayapnya dengan mengepam cecair hemolymph, yakni cecair badan serangga, ke dalam saluran darah atau wing veins beberapa kali sebelum terbang. Kebanyakan kupu-kupu dewasa muncul keluar dari pupa pada waktu awal pagi dan akan mula mencari pasangan untuk mengawan. Taman Kupu-Kupu Poring ditubuhkan pada tahun 1989 dan ia merupakan taman kupu-kupu pertama yang wujud di Sabah ketika itu. Kupu-kupu hanya boleh terbang jika suhu badan mereka melebihi 86 darjah Fahrenheit. Ia menyinari diri mereka dengan cahaya matahari untuk memanaskan badan dalam cuaca sejuk. Apabila umur kupu-kupu makin meningkat, warna sayap akan pudar dan menjadi kasar. Kebanyakan kupu-kupu di tropika ini dipercayai mempunyai pemilihan tumbuhan perumah yang agak spesifik, di mana spesies kupu-kupu tertentu akan memilih tumbuhan tertentu sebagai tumbuhan perumah. Pemilihan tumbuhan perumah ini sebenarnya lebih kepada menjadi sumber makanan di peringkat ulat beluncas. Di mana pada peringkat ulat beluncas ni mereka memerlukan sumber-sumber daun yang secukupnya untuk memastikan ulat ini dapat hidup sampai peringkat pupa dan seterusnya menjadi dewasa lah. Tanpa tumbuhan perumah ni, ulat-ulat beluncas ni akan mati dan tidak dapat meneruskan kelangsungan hidup. So sangat penting bagi kupu-kupu ni memastikan tempat di mana dia bertelur tu adalah tempat yang akan menjadi sumber makanan kepada ulat beluncasnya. Makanan utama bagi ulat kupu-kupu untuk membesar dengan cepat adalah daun-daun tumbuhan perumahnya. Terdapat juga spesies ulat kupu-kupu yang hanya makan tumbuhan tertentu saja. Bagi ulat sedemikian, kupu-kupu betina akan mengenal pasti tumbuhan makanan ulatnya terlebih dahulu sebelum ia bertelur. Kepelbagaian tumbuhan perumah di dalam taman ini adalah sangat penting bagi kupu-kupu untuk meneruskan kelangsungan hidup.
Kupu-kupu ni selain daripada kecantikan dan keunikan dia dari segi corak dan juga warna dia, sebenarnya dia juga memainkan peranan di dalam persekitaran kita. Di mana dari segi saintifiknya, kupu-kupu ni diiktiraf sebagai penunjuk ekologi, indikator spesies bagi kualiti habitat, terutamanya habitat hutan, di mana setengah spesies tu hanya ditemui di habitat-habitat tertentu, contohnya di hutan-hutan yang tidak terganggu, dan selepas hutan itu terganggu, kita tidak akan dapat menemui spesies tersebut lagi. Corak di bawah sayapnya menjadikan spesies ini tergolong dalam kategori kupu-kupu yang unik kerana mempunyai bentuk penyamaran mengikut persekitarannya. Jika tidak diamati dengan betul, kita akan menyangka yang ia hanya daun kering, bukan kupu-kupu. Nama tempatan bagi spesies ini ialah Rajah Brook. Kupu-kupu ini diletakkan dalam kumpulan birdwing. Kumpulan ini mempunyai saiz sayap yang besar dengan bukaan saiz sayap kira-kira 6 hingga 6,5 inci dan merupakan salah satu spesies yang paling menarik. Kupu-kupu ini menggemari kawasan yang ada sumber air seperti mata air panas dan sungai. Spesies ini tertabur di kawasan Malaysia, Borneo, Sumatera dan Kepulauan Natuna, yakni pulau-pulau kecil di perairan Laut Cina Selatan. Gah dengan namanya, tidak heranlah Rajah Brook disenaraikan sebagai spesies yang dilindungi dari sebarang aktiviti ekspor antarabangsa tanpa permit. Kupu-kupu ini juga dianggap Butterfly of Malaysia